Selamat pagi dan salam sejahtera diucapkan kepada semua pelajar cikgu. Diharap semua pelajar cikgu sehat sejahtera, dan bersedia untuk menjalankan PDPR pada hari inilah. Jadi cikgu tanpa membuang masa, kita terus kepada isi pelajaran. Baiklah. Para pelajar sekalian, tajuk pengajaran kita pada hari ini adalah pengenalan kepada puisi tradisional, iaitu gurindam dan seloka. Sebelum kita terus kepada isi pelajaran, lebih baik kita melihat standard kandungan. Apa standard kandungan yang pelajar-pelajar akan pelajari pada hari ini? Standard kandungan yang pelajar akan pelajari pada hari ini ialah 1.1. Mengenali pengarang dan memahami jenis, ciri dan fungsi kesusasteraan Melayu. Manakala standard pembelajarannya pula ialah 1.12, menjelaskan jenis, ciri-ciri dan fungsi puisi tradisional. Objektif. Pada akhir sesi pembelajaran, diharapkan pelajar dapat mencapai objektif berikut, iaitu yang pertama, menyatakan maksud gurindam dan seloka. Kedua, menjelaskan 4 ciri gurindam dan seloka. Ketiga, menyenaraikan 3 fungsi gurindam dan seloka. Baiklah pelajar-pelajar, diharapkan anda bersedia untuk meneruskan isi pelajaran kita pada hari ini. Pengenalan kepada gurindam. Untuk pengetahuan para pelajar sekalian, salah satu genre yang kita akan belajar pada tahun ini ialah gurindam. Gurindam merupakan sebuah puisi tradisional. Disebut puisi tradisional, maka gurindam adalah sebahagian jenis, sejenis karya warisan tradisi orang Melayu. Kebiasaannya, puisi ini terdiri daripada 2 baris serangkap. Dan gurindam kebiasaannya disusun dalam bentuk karangan berangkap. Walau bagaimanapun, terdapat juga gurindam yang bilangan rangkap tidak ditentukan dan bilangan baris dalam rangkap yang berbeza-beza. Di peringkat tingkatan 5 ini, gurindam yang kita akan belajar lebih khusus kepada 2 baris serangkap. Seterusnya, ciri-ciri gurindam. Terdapat beberapa ciri gurindam yang perlu pelajar kuasai. Tujuannya adalah untuk mengenal pasti, sekiranya soalan keluar, apakah jenis puisi. Cara kita mengenal pasti jenis puisi ialah kita mengenali ciri-ciri puisi tersebut. Kita lihat ciri-ciri gurindam. Yang pertama, kebiasaannya gurindam mempunyai 2 baris serangkap. Ciri yang kedua, setiap baris dalam rangkap adalah maksud. Maksudnya, baris 1 adalah maksud, baris 2 adalah maksud. Manakala, ciri yang ketiga pula, setiap gurindam pada baris pertama dipanggil syarat ataupun perjanjian, soalan, pemikiran, amaran, kiasan dan teguran. Baris kedua pula adalah jawab, ataupun kesan akibat hasil dan penyelesaian pada baris yang pertama tadi. Contohnya, cikgu bagi tahu satu contoh. Satu rangkap gurindam. Satu rangkap gurindam. Contoh baris pertama. Syarat. Orang malas jatuh sengsara. Itu syarat dia, soalan. Manakala baris kedua, orang rajin banyak saudara. Itu adalah jawab bagi baris yang pertama. Jadi
baris pertama dan baris kedua itu mestilah ada kesinambungan. Oke, seterusnya ciri gurindam yang kelima. Oke, bentuk gurindam terikat dengan rima akhir ee. Oke, pola ee. Seterusnya ciri yang keenam. Oke, jumlah patah perkataan yang terdapat dalam satu baris gurindam ialah 4 hingga 5 patah perkataan sebaris. Ciri yang ke-8, jumlah suku kata dalam satu baris gurindam kebiasaannya mempunyai 8 hingga 12 suku kata sebaris. Dan ciri yang ke-9, kebiasaannya gurindam dihasilkan adalah bertujuan untuk menyampaikan mesej ataupun isi yang berkaitan nasihat. Oke, cikgu ulang, isi yang berkaitan nasihat yang penuh dengan nilai murni. Oke, itu ciri-ciri gurindam. Seterusnya kita lihat fungsi gurindam. Oke, terdapat 4 fungsi gurindam. Yang pertama, gurindam dijadikan sebagai alat didikan. Seperti mana yang kita tahu tadi, gurindam digunakan untuk menyampaikan isi ataupun nasihat yang syarat dengan nilai murni. Jadi sesuailah gurindam ini dijadikan sebagai alat didikan masyarakat dahulu kepada anak-anak mereka. Yang kedua pula, fungsi gurindam adalah bertujuan untuk dijadikan sebagai alat hiburan. Pada zaman dahulu tidak ada teknologi yang sama pada zaman sekarang. Jadi salah satu alat yang digunakan untuk berhibur ialah gurindam. Fungsi yang ketiga, gurindam juga digunakan untuk menyampaikan gambaran kehidupan masyarakat pada zaman dahulu. Masyarakat zaman dahulu mementingkan keharmonian. Oleh sebab itu, dengan cara halus, gurindam diolah, dicipta, dan dihasilkan untuk menggambarkan kehidupan masyarakat. Seterusnya, fungsi yang keempat. Selain daripada didikan, hiburan, gambaran kehidupan masyarakat, gurindam juga digunakan dalam majlis formal. Kebiasaannya dalam majlis perkahwinan, pertunangan, dan sebagainya, yang bertujuan untuk menasihati keluarga pengantin perempuan, keluarga pengantin lelaki berkaitan dengan kehidupan selepas berkahwin. Itulah pengenalan kepada gurindam. Jadi cikgu harap kamu dapat faham apa yang cikgu sampaikan. Seterusnya kita pergi kepada tajuk gurindam. Tajuk gurindam yang kita akan pelajari di tingkatan 5 ini hanya ada 2 teks, yaitu yang terdapat dalam teks antologi nilai insan. Yaitu yang pertama gurindam 12, fasal ketiga dan kelima. Dan tajuk ataupun genre yang kedua ialah gurindam beberapa petua hidup. Jadi kita akan menganalisis kedua-dua gurindam ini. Seterusnya kita pergi kepada pengenalan kepada seloka. Seloka juga adalah puisi tradisional. Yang kita akan pelajari di tingkatan 5. Kita lihat dahulu apakah yang dimaksudkan dengan seloka. Seloka berasal daripada bahasa Sanskrit. Kebiasaannya, seloka ini adalah gurau senda yang mengungkapkan sindiran yang ditulis dalam bahasa puisi. Kemudian seloka sebenarnya mengemukakan isi secara mengejek, sindiran atau dalam nada jenaka, dan kadang-kadang mengandungi nada atau perasaan yang asyik dan berhayal. Jadi
secara keseluruhan sloka ini kita dapat simpulkan adalah sejenis puisi, sindiran tapi dalam bentuk jenaka, puisi yang digunakan untuk menyindir tetapi dalam bentuk jenaka. Seterusnya kita lihat ciri-ciri sloka. Di sini cikgu ada senaraikan 7 ciri sloka. Ciri yang pertama, kesemua barisnya adalah maksud. Kemudian ciri yang kedua, mempunyai rangkap. Maksudnya dekat sini, sesebuah ataupun satu sloka itu tidak terikat beberapa rangkap. Maksudnya dia boleh 2 rangkap, 3 rangkap, 4 rangkap, dan seterusnya. Seterusnya, ciri yang ketiga, bilangan baris dalam rangkap tidak tetap dalam sesebuah gurindam. Keempat, bilangan patah perkataan sebaris bebas. Kelima, bilangan suku kata sebaris bebas. Keenam, mempunyai rima akhir yang bebas. Dan seterusnya, ciri yang jelas di dalam isi sloka ini ialah sloka digunakan untuk menyampaikan mesej ataupun isi yang berkaitan sindiran. Sindiran terhadap masyarakat dalam bentuk jenaka. Dalam bentuk jenaka. Seterusnya, sloka. Fungsinya ada 3. Yang pertama ialah memberi didikan kepada masyarakat. Banyak peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam masyarakat zaman dahulu dijadikan sebagai teladan. Dijadikan sebagai teladan dan diolah menjadi sloka untuk dijadikan sebagai panduan dalam kehidupan masyarakat setempatnya. Seterusnya, sloka juga digunakan untuk menyindir dan mengkritik masyarakat yang tidak mengamalkan norma-norma hidup seperti mana yang dikehendaki oleh masyarakat. Dan seterusnya, fungsi sloka yang ketiga ialah gambaran kehidupan masyarakat. Pada zaman dahulu, masyarakat kaya dengan cerita-cerita ataupun peristiwa-peristiwa yang memberi banyak pengajaran dan nasihat kepada masyarakat. Jadi peristiwa itulah diolah menjadi sloka, diolah menjadi satu puisi yang jenaka tetapi mempunyai maksud yang mendalam, yaitu digunakan untuk menyindir dan membuat kritikan. Baiklah pelajar-pelajar, dalam tingkatan 5, terdapat 3 tajuk sloka yang kita akan pelajari, yang terdapat dalam teks antologi nilai insan, yaitu yang pertama, sloka boros dan jimat, yang kedua, sloka kehilangan adat Melayu, dan yang ketiga, sloka tak berikhtiar sendiri. Jadi ada 3 tajuk sloka yang kita akan pelajari di dalam tingkatan 5 ini. Baiklah pelajar-pelajar, semoga apa yang cikgu sampaikan tadi diharap pelajar-pelajar faham dan dapat mencapai objektif yang cikgu harapkan. Diharap pelajar-pelajar membuat nota berkaitan dengan isi pelajaran yang cikgu buat tadi. Dan akhir kata, kita akan berjumpa lagi dalam rancangan ataupun slot yang seterusnya. Sekian, terima kasih.